Selamat sejahtera, soalan nombor 7. Terima kasih Yang Berhormat Tenom, terima kasih Timbalan Speaker. Bagi tempoh Januari sehingga Jun 2023, Sabah telah menarik sejumlah 9.5 bilion ringgit pelaburan yang diluluskan dalam sektor perkhidmatan, perkilangan dan utama yang melibatkan 68 projek dan dijangka mewujudkan 722 peluang pekerjaan di Sabah. Pelaburan langsung domestik DDI merupakan penyumbang utama dengan jumlah pelaburan yang diluluskan sebanyak 8.99 bilion ringgit ataupun 99%. Manakala pelaburan langsung asing FDI menyumbang sebanyak 61.7 juta ringgit atau 1%. Berdasarkan kepada kelebihan dari segi ketersediaan biodiversity, bahan mentah dan kedudukan yang strategik, Sabah mempunyai potensi yang besar bagi pembangunan industri perkilangan dan perkhidmatan berasaskan sumber. Bagi sektor perkhidmatan, sektor yang berpotensi di Sabah termasuk pelancongan, tenaga boleh baharu, renewable energy, logistik dan pendidikan, latihan serta penyelenggaraan. Bagi sektor perkilangan pula, industri produk hiliran berasaskan kelapa sawit, minyak dan gas, simen dan komponen solar berpotensi memberi impak besar kepada ekonomi Sabah. Jumlah pengeluaran biomas Sabah dari sektor industri kelapa sawit bagi tahun 2021 adalah sebanyak 45 juta tan metrik. Berdasarkan penghasilan biomas kelapa sawit ini, sektor biomas mempunyai potensi besar dalam melonjakkan ekonomi Sabah iaitu melalui pelaburan tenaga bersih, industri hijau dan pembangunan industri hiliran tempatan. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI melalui MAIDA sentiasa komited dalam memberi sokongan dari segi fasilitasi dan promosi serta bekerja rapat dengan Unit Perancangan Ekonomi Negeri Sabah, UPEN, Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Keusahawan MIDE Sabah, pihak berkuasa pembangunan ekonomi dan pelaburan Sabah sedia serta agensi-agensi berkaitan bagi merealisasikan pelaburan berkualiti di Sabah. Terima kasih. Tenom. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri Iskandar Puteri atas jawapan yang diberikan. Soalan tambahan saya adalah, apakah bentuk insentif, cukai dan geran yang ditawarkan oleh pihak kementerian bagi menarik pelaburan berkualiti di Sabah untuk tahun hadapan? Kedua, apakah usaha yang dilakukan bagi menyediakan persekitaran pelaburan yang kondusif, terutamanya dari aspek infrastruktur dan fasiliti pelaburan? Ketiga, apakah usaha yang dilakukan bagi memastikan aspek penyelarasan aktiviti pelaburan dan perdagangan dapat berfungsi dengan lebih berkesan, berkoordinasi dan holistik dalam menarik minat pelabur asing untuk melabur di Sabah? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tenom. Insentif pelaburan langsung domestik DDI adalah disediakan oleh kementerian dan pelbagai insentif yang telah disediakan saya akan senaraikan nanti kepada Yang Berhormat Tenom. Dari segi infrastruktur, ini perlukan perhubungan erat di antara kerajaan pusat dengan kerajaan Sabah supaya mengatasi cabaran-cabaran dari segi elektrisiti, dari segi air, dari segi infrastruktur logistik dan pelbagainya. Untuk tenaga, sebenarnya Sabah mempunyai banyak potensi dan saya harap dengan usaha kerajaan pusat secara whole of government, kerajaan pusat bersama dengan kerajaan Sabah boleh menyelesaikan masalah tenaga dalam tempoh beberapa tahun ini. Terima kasih. Padang Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Yang Dipertua dan juga Yang Berhormat Menteri. Okey, insyaAllah dengan pemindahan Jakarta ke Kalimantan suatu masa nanti akan memberi
insyaAllah akan memberi impak atau limpahan ekonomi kepada Sabah dan Sarawak. Soalan saya, apakah strategi khusus kementerian menerusi Pelan Induk Perindustrian Baru 2030 atau NIM 2030 bagi memastikan pembangunan industri masa depan yang adil dan seimbang berdasarkan kepulauan negeri dan wilayah. Contohnya, Negeri Perlis sendiri yang kecil dan memerlukan pelaburan luar sekaligus merapatkan jurang kemahiran tenaga mengikut sektor seiring dengan perkembangan industri semasa. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Pertama sekali, pembangunan Nusantara sebenarnya jauh daripada Sabah dan Sarawak walaupun nampak dekat. Untuk strategi negara kita, kita tidak boleh gantung kepada strategi pembangunan negara lain. Walaupun kalau ada sinergi, kita akan mengambil sinergi yang dapat, tetapi kita sebagai satu negara mesti hasilkan strategi pembangunan kita secara sendiri. Kedua ialah di bawah NIMP, idea NIMP, misi keempat NIMP ialah untuk membangunkan ekonomi ataupun keselamatan ekonomi dan juga keterangkuman ekonomi supaya semua daerah dan semua tempat atau negeri dan wilayah diberikan peluang. Tapi untuk pelaburan sebenarnya biasanya kita perlukan juga insentif dan juga keputusan syarikat-syarikat. So sebagai MITI akan bekerjasama dengan kerajaan negeri supaya memastikan kerajaan negeri dan MITI boleh menghasilkan peluang pelaburan di semua tempat. Terima kasih. Baik, seterusnya saya jemput Tuan